أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب اتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Taala pada malam ini sama-sama kita dapat melaksanakan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya solat fardu isya, dan juga dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Iaitu kita bincangkan malam ini tajuknya, iaitu tajuk yang ke-19, iaitu tentang bercakap benar dan bersikap jujur. Bercakap benar dan bersikap jujur. Ada orang dia bercakap benar tapi niatnya tak jujur. Tujuan dia untuk memecah belahkan. Biasanya orang gini, dia ni orang yang mengadu domba ataupun orang yang batu api. Dia pergi cucuk orang ni, nak bagi orang bergaduh. Dia cucuk tanya soalan-soalan panas supaya orang yang menjawab tadi tu pun bagi jawapan yang kontroversi. Jadi bila dia jawab, betul tu, dia sampaikan benda ni pada orang yang memusuhi dia tu. Ini tujuan dia. Jadinya kita bukan perlu sekadar bercakap benar dan juga bersikap jujur, tapi juga kita mesti ikhlas dalam menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita tahu dia bercakap ni pun bukan tujuan maksudnya demikian, tapi kita ni sengaja buat demikian, makanya dengan tujuan untuk mencah belahkan, makanya jadilah cakap benar tapi tujuannya lain. Tujuannya sengaja nak bagi orang tu sakit hati lah. Jadi pun itu pun tak boleh juga. Kita lihat pada matan di sini. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Muttafaqun alaihi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir daripada Mansur daripada Abu Wa'il daripada Abdullah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke syurga. Sesungguhnya jika seseorang yang sentiasa berlaku jujur, hingga dia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan menghantar kepada kejahatan
dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiringi ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta, yuktaba indallahi kazzaban. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6094, dan juga dalam Muslim, Sahih Muslim, hadis yang ke-2607. Pengenalannya tentang tajuk yang kita bahaskan pada malam ini, kata-kata sangat penting kerana pengaruhnya cukup besar dan boleh beri kesan kepada terhadap kualiti hidup seseorang. Tidak heranlah Al-Quran menyebut mengenai teknik kata-kata berkesan dalam banyak perkara. Antaranya teknik qaulan sadida, iaitu kata-kata yang jujur, benar, tidak berbelit, tidak menutup kebenaran dan tidak mengaburi. Ini clear dan jelas. Seperti mana Al-Quran Al-Karim dalam suratul Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman apa? Hadza bayanun linnas. Hadza, ini bayanun, keterangan linnas kepada manusia. Jadi hadza ni dia tadullu alaman. Dia merujuk pada siapa hadza ini? Ini isim isyarah. Kata isyarah. Dia tunjuk pada siapa? Hadza bayanun linnas. Bayanun, penjelasan. Apakah maksud penjelasan di situ? Hadza bayanun linnas, Quran ini. Bayan itu sebut ialah Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut hadza Al-Quran linnas? Sebab dituju pada Quran. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Kenapa Allah tak sebut hadza Al-Quran linnas? Ini Quran untuk manusia. Dia sebutkan hadza bayanun linnas. Sesungguhnya Quran ini adalah penjelasan linnas, kepada manusia. Maksudnya manusia umum tak? Orang beriman, orang tak beriman. Jadi Al-Quran ini bukan diturunkan untuk ustaz-ustaz saja. Bukan dia tak sebut pun hadza bayanun li ustaz, tak sebut. Ataupun hadza bayanun lil muslimin. Quran ini untuk orang Islam, tak sebut. Allah Ta'ala gunakan perkataan linnas, untuk semua manusia. Maksudnya orang kafir boleh ya? Yang betul tu. Dan juga bila Allah Ta'ala gunakan perkataan ini linnas untuk semua manusia, maksudnya untuk semua kategori. Maksudnya orang yang reti bahasa Arab ke, tak reti bahasa Arab ke, orang yang pandai, orang yang tak boleh pandai, orang jahil ke, semua sesuai boleh. Semua boleh. Al-Quran dia matching untuk semua. Jadi ayat-ayat yang jelas. Cumanya bila Quran ini disebutkan perkataan dalam Quran tersebut, maksudnya datangnya Quran itu dengan menggunakan perkataan-perkataan yang mudah, orang boleh faham. Sebab tu pentingnya kita ni tadabbur Al-Quran. Jangan kita sempitkan. Kadang-kadang orang kata, kita jangan pandai-pandai pula nak baca Quran ni. Orang salah faham makna dia. Padahal makna kita baca Quran terjemah itu lah terjemahannya. Nak pun nak mana lagi. Maksudnya boleh kita baca. Cumanya kalau ada perkataan-perkataan yang kita kurang faham maksudnya, apa maksud ayat ni, lepas tu kita tanda lah. Bulatkan, nanti kita tanya ustaz. Mana ustaz yang tahu tentang ayat ni. Sebab Quran tu dia untuk semua. Dia bukan, Al-Quran ini bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Matching semua orang boleh. Dia bukan untuk macam Injil, macam kitab Taurat, untuk paderi lah, untuk pendeta-pendeta mereka je. Orang bawah tak faham, korang jangan dengar, biar kami cakap, korang ikut cukup. Itu bukan macam tu. Kita ada boleh berdialog. Dalam Quran banyak ayat tentang sains pun ada, ayat-ayat tentang cerita tentang geografi pun ada, ilmu laut, ilmu alam, semua ada dah. Jadi setiap pakar ni dia akan rujuk Quran, dia akan tengok, ini kena dengan aku ni. Orang yang mengkaji ilmu laut dia akan tengok, Quran ada kena. Yang mengkaji Mamia, Fir'aun, bukannya ada Quran dah sebut dah. Maksudnya sungguh matching, walaupun untuk orang bukan Islam. Jadi Al-Quran ni bukanlah dia ni khas, orang kata hak eksklusif orang Islam.
Sebab Allah Ta'ala nyatakan haza bayanul linnas, Quran ini untuk semua manusia, maksudnya semua orang kena baca. Sebab tu bila mana berlaku peristiwa World Trade Center yang kena meletup bom tak, yang runtuhnya bangunan tu, apa gerakan-gerakan Islam buat, NGO Islam buat di Amerika lah. Dia cetak banyak Quran, dia sebarkan Quran terjemahan bagi orang bukan Islam baca. Cuba cari dalam Quran, dalam kitab kami bukan cakap kami ni agamanya ganas, terorisme lah. Okey, kau buka dalam Quran, mana ayat yang cerita tentang tu? Ya, kelebihannya apa? Bila mana orang-orang bukan Islam mereka baca ayat Quran yang cerita tentang jihad, tentang perang. Ni ada ni. Okey, bila dia tanya macam tu, maksudnya dia baca lah. Jadi bila dia baca, dia tanya, maksud dia nakkan penjelasan. Di situ yang orang kata pendakwah dia masuk lah. Apa yang masukkan tentang al-qital, pembunuhan, cerita macam mana ni? Nanti dia terangkan, baru mereka faham, ini yang dimasukkan Quran. Jadi Quran ni, Islam ni bukan agama teroris lah, betul kan? Kami tidak menyerang kecuali diserang. Ya, kita tidak menyerang kecuali diserang tak. Kalau saja suka tak ada. Dan untuk tujuan misi dakwah tu, jadi kita kena baca sirah balik kan. Jadi bukan demikian. Itu maksudnya. Jadi perkataan itu penting. Ya. Jadi Quran juga menggunakan istilah-istilah yang berkesan. Maksudnya kita ni boleh je baca Quran dan kita boleh tadabbur. Kalau kita susah nak tengok dalam ayat bahasa Arabnya itu, bertatih-tatih lah. Mulakan dengan kita membaca tafsirannya, tengok jinak-jinak dulu supaya hati kita lembut dan berminat nak mendalami Al-Quran. Kan? Mula dari situ. Okey, orang yang tidak bercakap benar digelar sebagai pembohong. Kazzabana, pembohong, pendusta. Bohong bermaksud memberitahu sesuatu yang tidak benar dan kita tahu bahawa perkara itu tidak benar. Atau dengan kata lain, berdusta. Dari sudut pandangan Islam, sudah tentu hukumnya haram jika kita memberitahu orang sesuatu perkara yang kita sendiri tidak tahu bahawa perkara itu tidak benar. Perbuatan itu bukanlah bohong namanya. Kan? Itu ada patut kejahilan. Sebab itulah dalam Quran juga soal Hujurat sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita tak tahu benda tu benar tak benar dan kita pun tidak tahu, tidak ada ilmu tentang perkara tersebut, datang berita kepada kita entah benar atau tidak, maka stop. Cukuplah kita lah orang terakhir yang menerima berita tersebut. Kecuali kita dah selidik sampai berita pada kita mengatakan sekian-sekian, kita tengok dulu siapa yang sampaikan. Ini dia ni. Apa? Kita check balik. Kita kena buat double check. Cari sumber yang lain. Betul tak apa ni cakap? Kalau betul dia pada sumber yang dipercayai betul, betul lah. Tapi sebaliknya, maka berhati-hati cukup. Sekadar kita lah orang terakhir menerima berita yang tidak benar itu. Itu fitnah lah. Tak perlu kita forwardkan lagi. Sebab benda pun tak tahu. Manusia berbohong kerana mahu menyelamatkan diri sendiri daripada sesuatu keadaan. Benda tu patut dia yang bertanggungjawab. Dia nak mengelakkan daripada dia bertanggungjawab, dia tembak orang lain. Jadi inilah kan, dia tak nak bertanggungjawab terhadap perkara tersebut, maka dia berbohong lah kan? Supaya apa? Dia tidak dikenakan tindakan. Biasa berlaku kita tersepit dalam sesuatu situasi dan situasi itu berlaku kerana kelalaian atau kesalahan sendiri. Sekiranya kesalahan itu berlaku kerana kesilapan orang lain, tentulah kita tidak berbohong kerana kita dapat mencari pihak lain untuk diletakkan kesalahan itu. Kalau benda tu kita tak buat, orang lain buat, kita nampak pula orang tu buat, sudah pasti kita akan bertahan kan? Dengan confidence yang kita cakap dia buat lah. Tapi perkara tu ya kita yang buat kesalahan tersebut, orang tak nampak, maka kita berbohong. Tetapi sebaliknya, apabila kesalahan itu berpunca daripada diri kita sendiri, maka kita terpaksa mereka-reka alasan atau mencari kambing hitam supaya kita tidak dipersalahkan. Apabila terlalu bijak mereka-reka alasan, maka terjadilah pembohongan. Pembohongan itu berlaku dengan tujuan untuk meyakinkan pihak tertentulah untuk percaya bahawa benda itu berlaku bukan salah kita. Itu tujuannya.
Para ulama telah memberikan takrif berbohong seperti berikut. Jadi ulama pun bagi tentang takrif apa itu bohong. Yang pertamanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa bohong didefinisikan sebagai menghabarkan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama ada dengan sengaja atau tidak, dan sama ada perkhabaran itu akan perkara yang telah berlalu atau akan datang. Kadang-kadang kebenaran itu lambat datang. Sebab apa? Orang belum buat forensik ke, atau orang belum membongkar kisah sebenarnya. Jadinya bila dah dibongkar baru tahu bahawasanya perkara itu tak benar. Kebanyakannya sejarah-sejarah dah dibongkarkan balik, disidik balik. Terutamanya kalau kita kisah para sahabat, kita selalu dengar bila sebut dia sahabat Nabi ni, Muawiyah ni orang jahat ni. Yazid ni anak pada Muawiyah orang jahat ni. Sedangkan kita kena ingat Muawiyah tu sahabat Nabi. Tak ada sahabat tu. Apa maksud sahabat? Mereka yang beriman dan pernah bersama dengan Nabi, pernah berdialog dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, jumpa Nabi secara live. Itu tara sahabat. Jadi kita kena cek betul tak betul Muawiyah jahat. Jadi nak cari sumber yang betul, kita tak boleh tengok rujuk pada kitab-kitab yang bukan daripada ahli sunnah. Rujuk pada kitab-kitab hadis tentang pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Betul tak tally cerita yang kita dengar pada sumber yang kita tahu hari ini dengan sumber yang kita ambil pada Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim? Sama tak cerita dia? Jadi bila dibongkar demikian baru tahu. Pertama kita kena ingat Allah Ta'ala jamin para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala redha kata mereka. Mustahil sahabat berbuat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Nabi buat. Mungkin peristiwa itu, cerita itu betul di-create tapi diletakkan kesalahan ke situ. Jadi ni hari ni banyak orang bongkar. Benda tu memang hadir dalam kitab-kitab ulama-ulama mutabar pun. Cuma bila dibongkar, diselok hari ni baru diketahui. Macam ni kisah sebenar dia, macam ni gini. Itu pertama. Maksudnya ambil masa yang lama. Padahal kita ni dah belajar pada kecil dah. Dicerita dah tentang sahabat Nabi ni, Muawiyah ni jahat. Yazid ni bunuh cucu Nabi ni. Sayyidina Husin. Dia bunuh di Karbala, dia pancung pada. Kita dah siap dah. Cuma bila kita nilai secara adil, mustahil sahabat Nabi akan buat macam tu. Sebab dia jamin syurga. Mustahil sahabat Nabi ni akan menyakiti ahli bait, keluarga Nabi. Banyak kita bila fikir secara rasional balik tak. Jadi bila kita fikir secara rasional balik, kita kata, ni sumber mana aku dapat selama ni? Selama ni di mana-mana sumber yang aku dapat je mengatakan watak Muawiyah jahat ni. Di situ kita akan songkar balik. Tapi bila refer balik kepada kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita tak hadis ni lah, ataupun kitab-kitab sirah, kitab sirah sendiri daripada Al-Sunnah sendiri, maknanya kita dapat kisah sebenar lah. Keduanya, kata Ibn Hajar, memberikan ta'rif berbohong ialah memberitahu suatu perkara yang tidak bertepatan dengan apa yang ada padanya, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Itu berbohong juga. Dia bagi tahu perkara tidak tepat tentang satu perkara. Yang pertamanya dia berikan sengaja. Dia sengaja, dia tahu perkara yang benar, tapi dia sengaja tak nak menyampaikan, dia bohong juga. Yang keduanya dia tak tahu pun, tapi main tembak je. Itu ada faktor kejahilan. Sebab itulah bila datang berita-berita kepada kita, terutama berita-berita yang kontroversi, berita-berita yang panas ni, kita kena double check dan tembak betul. Yang dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Maksudnya oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Qawlan sadida ni perkataan yang benar. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar,
wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Maksudnya, jauhlah kamu daripada sikap suka berbohong, kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan kemaksiatan, dan perbuatan kemaksiatan akan membawa ke neraka jika sekiranya seseorang itu sentiasa berdusta. Mazala yakzibu, dia sentiasa bohong, cakap bohong, ya, maka kelak dia akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Pembohong ni biasanya dari segi emosinya, ya, reaksinya, ya, mukanya tak berubah pun. Orang yang bohong ni dia akan cakap dengan muka confident, ya, dia yakin, dia dah. Sebab apa? Orang yang bohong ni yang dua, orang yang tak biasa bohong dengan orang yang biasa bohong. Tapi dalam hadis ni nak cerita tentang orang yang biasa bohong, ya, sebab apa? Dan ni sebut dah, wa ma yazalu rajulu yakzibu, dan tidaklah seorang lelaki yang sentiasa berbohong. Orang yang baru belajar nak bohong ni orang boleh kenal. Dah, pertama muka tu dia cuak sikit. Bila kena getak sikit, kena gempak orang. Orang tahu kata tak, kena gempak sikit je, ada dah. Jadi orang boleh kenal ni. Tapi orang yang dah biasa bohong ni, sebab dia dah create satu jalan cerita. Dia dah buat dah. Dalam ni dia dah set dah satu jalan cerita. Kalau orang tu tanya, dia akan konak sini. Orang tanya sini, dia akan konak sini. Jadi itu yang tersusah tu. Itu yang ramai orang boleh terpedaya, tak tertipu, kan? Jadinya itu, ya, bila mana dia boleh create cerita tu dan dia boleh cakap dengan bahasanya yakin. Bila dia kena gempak, dia gempak kau tu balik, kan? Betul kau cakap ni, kan? Kau tahu? Kalau kau tak percaya, kau pergi tengok sendiri. Jadi orang tu pun dia cakap, takkan dia dah bohong dah. Kalau dia bohong, takkan dia berani cabar kita pergi tengok sendiri. Dia pun dia dah create dah, kan? Jadi dengan atas sebab itu orang pun percaya. Ini cerita hadis ni. Maksudnya orang yang sentiasa berbohong, cakap bohong, Allah Ta'ala cop dia. Ini kazzaban, pendusta dia ni, kan? Berbeza dengan orang baru belajar nak bohong, ya. Situ kita tengok reaksi dia punya getaran suara. Kadang-kadang orang baru belajar cakap nak bohong ni, suara dia agak bergetar, kan? Tak berapa nak yakin, kan? Ragu-ragu bila bercakap, dan banyak sebut betul buat dia tak? Kenapa tu? Dia punya harakat dia panjang, sebab itu ialah mencari idea. Mencari ni. Tu lah. Dia mencari idea apa nak cakap. Dia boleh dikesan. Tapi pembohong profesional ni, ya, makanya tak ada. Tak, dia boleh cakap dengan penuh confident. Ya, sebab tu orang-orang yang orang pula ajaran sesat, pula ajaran sesat ni, mereka dah create satu jalan. Dan mana-mana pula ajaran sesat, kenapa boleh ada pengikut? Sebab mereka berjaya meyakinkan pengikut-pengikut mereka dengan penuh confident. Betul ke ketua kita jumpa Tuhan? Kau takkan tak percaya ketua kita jumpa Tuhan? Tiap-tiap malam jumpa Tuhan. Orang lain cuma berangan-angan bermimpi, orang nak mimpi jumpa Rasulullah, dia jumpa Tuhan terus. Kan? Jadinya itu, dan dia bercakap dengan confident. Biasa orang macam ni pula, kalau kumpulan ajaran sesat ni, dia ada orang kanan dia. Orang kanan dia ni yang tu memainkan peranan untuk meyakinkan pengikut. Memang ketua kita tu, kau cakap sebarang, dia boleh baca hati kau. Dia boleh tengok dia tu kasyaf. Dia sebut kata-kata gini, makanya orang takut lah. Risau. Kena pula siapa yang mana ingkar, siapa yang keluar dari kumpulan kita ni akan ditipu bala tak. Kebetulan betul kawan yang keluar tu accident. Tengok, jangan. Dah bukti dah ada dah. Ini banyak digunakan. Semua ajaran sesat gitu. Kalau tidak, bagaimana dia boleh ada pengikut kalau muka tak confident menceritakan tentang pendustaan? Baiklah, kalau dia sendiri pun ragu-ragu dengan kumpulan dia, bila diuji kan, dia jawab dengan confident. Kenapa ya? Sebab orang yang bertanya pun orang yang jahil. Jadi bila orang jahil senang dia makan. Tapi bila kena dipanggil, dipanggil berdialog, kan, panggil jabatan agama, panggil ke mana pun, ya, orang berdialog dengan orang yang pakar di bidang tersebut, dia tak boleh guna. Dia tak ada nak pusing, ya. Tapi walaupun hak itu pun dia tetap berpegang dengan kepercayaannya.
Yang terbaru ni apa tuan? Ajaran Sihak. Betul tak? Sihak kan? Ajaran Sihak kan? Dia di Selangor. Rupanya dia ni berdasarkan bisnes jual air kan? Dia jual air Sihak tu kan? Dia boleh meyakinkan pengikut dia. Dia boleh kata Rasulullah tu dia adalah Tuhan. Rasulullah tu Tuhan kan? Rasulullah tu tak ada kemaluan. Rasulullah tu macam-macam lagi pelik kan? Ada pengikut. Tapi sekarang dia pandai, dia lari duduk New Zealand dan pengikut dia tolong sponsor, bagi duit, kutip-kutip duit bagi. Macam tu boleh ada tuan. Kenapa sebab dia meyakinkan orang dengan kau bagi macam ni, ganjaran dia macam ni, pahala macam ni kau dapat kan. Kemudian ajaran apa lagi? Bahasa Mala. Ajaran bahasa Mala ni apa benda? Ayat Quran semua baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan, tak ada baris mati, semua baris atas. Alif Lam Mim, tak alama zalaka, zalikal kitab kan dia, zalakal ala kataba. Mampu nak jawab, nak baca semua tak ada baris. Alasan dia apa? Sebab dulu Quran mana ada baris. Siapa yang pandai membariskan ni? Allah jahilnya. Tu yang Rasulullah baca tu macam mana tu? Rasulullah tu siapa? Yang Rasulullah baca zalikal kitabul la raiba fi, mana tu dapat? Daripada mana Rasulullah ambil kalau bukan daripada wahyu? Daripada Allah Ta'ala. Turun malaikat siapa? Malaikat Jibril. Tiba-tiba dia main guna logik akal. Tuan-tuan tengok balik dulu Quran kitab kita mana ada baris. Siapa yang pandai baris ni, buat baris depan ni. Lepas tu yang Rasulullah baca tu macam mana? Tapi ada juga pengikutnya. Kita jangan cerita tinggi-tinggi macam Quran Yahweh, ajar itu ya, tu dah level tinggi punya. Ni cerita yang baru nak mula ni. Kan? Baru nak mula pun pengikut ramai juga lah. Kan? Itulah. Jadi orang kata satu kejahilan. Bila jauh pada agama, tak nak belajar agama melalui cara tradisional ataupun cara orang kata manual. Manual macam ni, duduk tahan lutut, lengah-lengah lutut sekarang. Lambat Ustaz cakap, ya Allah cepatlah habis aku dalam lutut dah. Kan? Dengan cara macam ni, duduk lutut, duduk sila dah. Nunggu isyak sekarang kan. Tak mahu macam tu. Nak cepat. Dia buat dalam Telegram, boleh buat video di Telegram, di mana-mana je santai, boleh belajar, boleh dapat ni. Kan? Sekali jumpa dengan tu guru, lagi tu guru buat pelik sikit. Benda pula ni dah. Ini tu guru kita masukkan dia punya power ni. Kan? Syuk kan. Ada orang percaya kat tuan kan. Itulah. Sebab apa tuan? Sebab ilmu. Jadi bila akhir zaman ni kita dah jarang malas untuk ilmu, malas nak duduk dalam masjid, malas nak pakai dadah telinga ni. Jadi macam tu kan, semua nak shortcut. Jadinya bila shortcut ni dapatlah ajaran yang sebegitu kan. Dan dia pun akan pertahankan ajaran yang dia dah bawa. Dia dah masuk join kumpulan, dia akan pertahankan kan. Walaupun dalil dia punya fakta ke laut pun, ke longkang pun dia tak peduli, dia akan pertahankan. Lepas tu kata Imam Syafi'i, aku boleh berdebat, boleh berbahas dengan 10 orang alim, dengan 10 orang alim. Tapi bila mari seorang orang jahil ni, mari berdebat dengan aku surrender lah. Tak boleh. Dan kata siapa lagi? B.J. Habibie lah, Presiden Indonesia tu, dia pun kata lebih kurang ayat sama aja. Aku boleh berbahas, boleh berdebat dengan 30 orang profesor. Tetapi bila mari seorang orang jahil, orang yang bodoh, aku pun kalah, tak boleh. Sebab kenapa? Orang bodoh, orang jahil, dia tak ada disiplin. Dia tidak ada disiplin ilmu. Dia tembak ya. Kan? Kadang-kadang orang ni tentang kisah ulama ni, kita duk faham selama hari ni Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ni hidup sezaman. Itu duk bayang macam tu. Padahal Imam Syafi'i tak jumpa pun Imam Abu Hanifah. Itu duk bayang Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam hadis ni sezaman. Padahal Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i punya lah jauh. Kita duk bayang macam tu. Kita duk bayang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi lah. Dan sama nak dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mu'tah. Kan jauh tu. Ya, imam ulama-ulama tu. Kita duk bayang, kita duk kubur setempat. Ingatkan dia sedar, tak ada zaman. Jadi bila tak ada zaman, datanglah aliran-aliran tu. Baru dia tahu kenapa aliran ni berbeza dengan yang ni. Banyak zaman lain, tempat pun berbeza. Kita ingat semua ulama duduk kat Mekah ke? Imam Bukhari tu Bukhara dekat Rusia tu. Imam Muslim di mana? Iran.
Mana sama? Bukan dekat Mekah, bukan di Madinah, kan? Baru kita. Dan bila kita tahu, baru kita tahu kenapa aliran-aliran ini berbeza-beza. Rupanya ada sebab. Ya, Imam Syafi'i sendiri di mana? Imam Abu Hanifah di mana? Imam Malik di mana? Kan? Jadinya kaum Quraisy kemudian bercakap benar dan satu sifat para Nabi dan Rasul. Ya. Rasulullah SAW sentiasa bercakap benar walaupun sebelum baginda Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Terkenal Rasulullah dengan gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini sebelum dia jadi Nabi lagi. Kaum Quraisy di Mekah amat mempercayai baginda Nabi SAW. Oleh itu, perbaiki diri dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hipokrit, iaitu hanya pandai berkata-kata tetapi tidak melaksanakan kata-katanya itu. Rasulullah SAW mempunyai nilai integriti terbaik melalui akhlaknya. Ini sebagaimana disebut dari firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya sesungguhnya telah ada, bukan baru ada, telah ada. Laqad kana lakum, kan? Pada diri Nabi itu dah ada dah. Ya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Maksudnya akhlak Nabi bukan dia tiba-tiba je Rasulullah jadi Nabi baru jadi baik, tak. Memang dari betul dulu daripada kecil lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi ini dididik, dijaga oleh Allah SWT. Tak? Dididik, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi akhlaknya cukup baik. Jadi suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kan? Banyak menyebut Allah maksudnya banyak ingat pada Allah. Lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah, fikirannya sentiasa ingat pada Allah, hatinya sentiasa terpaut dan sentiasa connection dengan Allah SWT, ingat pada Allah. Menurut Imam Syafi'i, terdapat 4 perkara yang menjadikan wajah seseorang itu kelihatan kusam atau tidak berseri, iaitu lidah yang berbohong. Orang yang berbohong wajahnya itu tak berseri pun. Kemudian sedikit rasa malu. Orang yang berbohong ni malu tak ada dah, kan? Dia tak beri lah. Suka berbuat dosa, ya, dah bohong tu sendiri dah dosa, dan bertanya melulu yang hanya menunjukkan kebodohan yang amat sangat. Sifat jujur merangkumi kepada perbuatan, tingkah laku, perkataan dan sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan terdapat 6 makna sifat jujur atau benar as-sidq itu. Ada 6. Pertanyaan pertamanya ialah jujur pada perkataan, ya, tak pernah bohong, ya. Kemudian jujur pada amalan, amalan yang dilakukan bertepatan menepati kehendak as-sunnah, menepati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur pada amalan. Kemudian jujur pada merealisasikan, bukan sekadar pandai bercakap-cakap tapi dibuktikan dengan amalan. Ya, merealisasikan tuntutan agama. Dalam perkara agama ni kita realisasikan ilmu yang kita peroleh, kita praktikkan, kita amalkan terus. Jujur pada niat, asa innama a'malu biniat. Setiap perbuatan tu bermula dengan niat. Ada orang niatnya mula-mula bagus, tapi disebabkan dengan tertipu dengan nikmat dunia semua, dia dah berubah niat dah. Contoh korun lah, tu contoh mudah lah, contoh yang kita boleh ikut lah, boleh tengok. Asal mula ni niat baik. Ya, wahai Nabi Allah, Nabi Musa dah, wahai Nabi Allah, doalah pada Tuhan kau, minta dia bagi aku ni jadi orang kaya dah. Sebab apa? Dengan kekayaan aku boleh bantu orang, aku boleh buat macam ni, aku boleh buat macam ni dah. Apa kata Nabi Musa? Tak payah. Engkau macam ni pun dah okey. Kau masih lagi tak perintah Tuhan. Okey lah tu. Okey apa macam ni? Aku ni susah. Nak ibadah susah, semua susah. Kau doa lah Tuhan. Jangan minta sangat nak bagi. Ni asal mula betul, tapi bila dah dapat, kan, dah menyerong terus, terus menyerong, kan, dah tak nampak dah mana jadi janji dengan Nabi Allah dulu dah, janji dengan Nabi Musa mana kali, tak ada dah, kan. Tu ada orang ada macam tu, mula-mula niat jujur, tapi bila dia dah dapat, makanya tak terpesong niat tu. Kemudian jujur pada keazaman, ya, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Maksudnya adalah kita berazam tu bukan berazam di bibir je tak, tapi berazam kita cuba untuk mencapai apa yang kita azamkan, kita cita-citakan. Dan kemudian yang keenam, jujur dalam menunaikan keazaman. Ya, maksudnya kita rancang buat perancangan, kita nak capai sesuatu tapi perancangan pun tak ada, plan pun dah tak ada, usaha pun ada, tapi cakap je, maka ini tak boleh. Pengajaran hadis yang pertama ni, setiap Muslim dituntut memiliki sifat kejujuran dalam setiap amal dan perbuatan. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang kedua, orang yang jujur akan sentiasa melakukan kebaikan dan amal soleh. Orang yang berlaku jujur akan memiliki hati yang tenang dengan perbuatan dan percakapan benar yang dilakukannya. Apapun urusan yang dilakukannya, dia sentiasa memperoleh kedamaian dalam hatinya kerana segala sesuatu yang telah dilakukannya dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Ketiganya, sifat jujur yang dimiliki secara berterusan akan menjadi tabiat kebiasaan yang akhirnya membentuk akhlak kepada seseorang. Ya, memang dia seorang yang integriti dia, yang seorang cakap jujur. Itu berbatah guru tak? Ya, cakap senohong lama ikan duri tak? Bercakap bohong lama-lama mencuri tu. Biasa sangat cakap bohong, jadinya dari cakap bohong itu orang percaya, orang dia mencuri pun dia pandai mengelak. Dia boleh create alasan bagi orang yakin. Ya, tu. Setiap orang mempunyai potensi menjadi insan yang disenangi dan disukai oleh semua orang jika dalam dirinya banyak sisi positif. Umumnya, setiap orang akan merasa bahagia dan senang untuk berada dekat dengan orang yang jujur. Keempat, sifat jujur akan menjadi pemandu dan pembimbing seseorang Muslim di dunia sebagai seorang yang soleh dan memperolehi ganjaran menuju ke syurga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-119. Qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Maksudnya ini adalah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur kata dan amal perbuatan mendapat manfaat dari kebenaran mereka itu. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, orang yang cakap benar ada tempat kedudukan dia dalam syurga nanti. Kelima, sikap suka berdusta dan berbohong yang dimiliki akan mendorong seseorang ke arah kejahatan. Pantun Melayu lama yang ada mengatakan, cakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Perbuatan berbohong, menipu, memperdaya dan mencuri hak orang lain akan membawa kepada krisis kepercayaan yang serius dalam masyarakat. Semua orang yang hidup dalam ketakutan dan penuh curiga. Dia tidak tahu siapa yang boleh dipercayai lagi. Maka jelaslah bahawa dusta dan berbohong itu akan menjadi laluan kepada kejahatan-kejahatan, dan kejahatan itu sendiri menjadi pemandu menuju ke neraka Allah SWT. Ini pun kita dah baca dah hadis ni. Di akhir zaman dalam kitab kiamat. Akhir zaman ini iaitu akhir zaman Allah Ta'ala Rasulullah sebut, ya, yang mana di akhir zaman ini akan berlaku satu keadaan di mana orang yang berbohong dikatakan benar, orang yang benar dikatakan berbohong. Nah, mereka ini orang yang tidak ada ilmu tentang satu perkara, mereka ni diberi mikrofon untuk bercakap. Padahal tidak ada ilmu pun tentang itu. Dia goreng saja. Ya, orang yang mendengar pun percaya sebab mereka cakap, takkan nak cakap bohong. Nah, ni akhir zaman akan berlaku. Susah sebut dah berlaku. Apa tu zaman kita sekarang? Kan? Orang yang cakap benar kita bohong. Kenapa orang kata dia bohong? Sebab dia tidak ada asal untuk menguatkan hujah dia. Orang yang bohong dia katakan benar. Kenapa dia katakan benar? Sebab dia faham mikrofon. Kalau dia bercakap, semua orang boleh dengar dia cakap. Nah, diberi ruang dia juga pada dia tempat untuk dia bercakap. Berarti bohong. Ni sebut dah ni.
Keenam, sikap suka berdusta dan berbohong yang sudah menjadi tabiat dan kebiasaan cara berterusan kepada seseorang akhirnya akan membentuk tabiat dan akhlak yang buruk. Tabiat suka berbohong akan menyebabkan individu tersebut akan terus-menerus melakukan pembohongan dan hidup nikmat di atas pembohongannya. Jika sikap ini teruskan, maka lambat laun dia akan hilang sikap kemanusiaan. Dia akan lupa pada dirinya bahawa pembohongan itu adalah sikap yang paling serasi pada dirinya. Tanpa rasa malu, dia akan hidup dengan penuh kesombongan dan meremehkan orang lain serta menolak kebenaran. Jadi banyak isu juga dalam bab pembohongan ini. Dalam banyak bab lah, hatta dalam bab perubatan pun sama juga lah. Baik perubatan dari segi fizikalnya atau perubatan dari segi gangguan-gangguannya tak. Pun sama juga. Ada orang boleh cari makan dengan cara demikian. Yang ketujuhnya, sikap dusta akan menjadi pemandu dan pembimbing seseorang ke neraka. Setiap tindakan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Inilah sebabnya mengapa baginda Nabi SAW menyeru umatnya untuk selalu berbuat baik, termasuk menyatakan kebenaran seperti bahaya berbohong dalam Islam. Hukuman yang diberikan kepada pendusta dan pembohong nanti akan diazab dalam neraka. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang menuntut kepada setiap Muslim supaya sentiasa berlaku benar dan menjauhi kedustaan dalam setiap perkara, sama ada perkataan, perbuatan atau pekerjaan. Kedua, seorang Muslim yang sentiasa melakukan kebenaran, maka kebaikannya akan bertambah dan dosanya akan dihapuskan. Dia akan lebih dekat kepada syurga. Manakala bagi seorang yang sentiasa berdusta, perbuatan tersebut akan mendorongnya kepada kejahatan, malah dosanya semakin bertambah hari demi hari dan menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan kesimpulan yang ketiganya, setiap Muslim hendaklah sentiasa memelihara setiap tutur kata lisannya. Ucapkanlah hanya perkataan yang benar dan boleh mendatangkan kebaikan, kerana ia akan menarik rahmat dan keampunan Allah SWT, serta akan menyebabkan dirinya dikenali sebagai seorang yang benar. Ingatlah bahawa seorang yang benar sama sekali tidak pernah berdusta. Hindari berdusta kerana ia akan menghapuskan kebenaran. Adalah tentuan tentang kupasan tajuk yang ke-19. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengubah pada tajuk yang ke-20, iaitu beradab dan bersopan santun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.